تنشر الهداية بين العالمين جئت للبرايا في شرع المبين تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهدم طلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزعاب اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, alhamdulillah kita bertemu lagi pada minggu ini. Mana lagi yang lain? Masih lagi tidurkah? Okey, tak apa, kita akan mulakan dulu. Dan kita harap kawan-kawan kita yang lain akan melihat rekod kita, sesi kita yang sebelum ni. Okey, pada sesi yang lepas cikgu dah cerita tentang pengenalan kepada bulatan. Pada minggu yang lepas kita tak belajar banyak sebab kita baru masuk pengenalan pada tajuk bulatan. Kalau tengok sini, okey, bulatan kamu dah tahu dah, satu bulatan. Okey, bulatan ni dia ada dia punya ciri-ciri dia. Okey, pada minggu lepas cikgu dah terangkan dan boleh tengok pada sesi video yang lepas pada link YouTube yang cikgu share. Okey, kalau sini ni antara ciri-ciri dah. Dia ada jejari, diameter. Biasa kita guna jejari dan diameter untuk mencari, nak tahu apa luas dia, nak tahu isi apa dia punya lilitan dia, kita akan guna jejari, diameter. Okey, dia ada pusat bulatan. Pusat bulatan ni, pusat kalau guna jangka lukis dia ada tanda. Tanda jangka lukis tu adalah pusat bulatan. Perentas apa semua kita dah terangkan pada sesi yang lepas. Okey, pada sesi yang kali ni okey, latihan yang pada minggu lepas jom cuba 5.1. Okey, cikgu dah tunjuk demonstrasi cara-cara dia menggunakan jangka lukis pada minggu lepas. Okey, hari ni kita masuk. Okey, yang ni cikgu dah terangkan. Okey, kita masuk contoh yang kedua lah untuk bahagian penyelesaian apa mencari nilai. Dah mula masuk bahagian pengiraan. Tengok cikgu ni sikit. Dengar tak Khalis? Amal? Okey, alhamdulillah. Okey, kita pergi pada contoh 2 dan contoh 3. Cikgu share terus di okey. Okey, ini adalah contoh soalan. Kita ambil satu.
Okey, dan contoh yang ketiga, kita bincang yang ni dulu. Okey, contoh 2. Okey. Dia kata raja di atas menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat dengan pusat bulatan tersebut di O lah. Okey, ini biasanya ni pusat lah. Dan garis MN adalah perentas. Apa maksud perentas? Perentas ni maksudnya garis lurus yang tidak menyentuh titik tengah. Kalau AOB tu kita panggil diameter. POQ adalah diameter. Kalau OA adalah jejari, OQ jejari, OB jejari, OP jejari. Kalau yang menyentuh pusat bulatan kita panggil, kalau lurus hujung ke hujung kita panggil diameter. Kalau pada pusat bulatan ke lilitan kita panggil jejari lah. Ini jejari, ni jejari, yang ni pun jejari, yang ni pun jejari. OP pun jejari. Tetapi kalau NM bukan jejari, kita panggil perentas. Sebab apa? Sebab dia tak menyentuh pusat bulatan. Dia cross macam ni. Okey, namakan paksi simetri bagi raja ini. Okey, paksi simetri. Namakan paksi simetri ni paksi yang sama. Paksi simetri ni maksudnya kita boleh lipat. Kat mana kita boleh lipat? Kita boleh lipat di AOB. AOB kita lipat dia di sini, maka Q bertemu dengan P, maka antara paksi simetri dia A O B. Lagi P O Q. Okey, P O Q pun kita boleh lipat dia juga. Jadi bulat ni kalau kita lipat dia akan bertemu hujung ke hujung. Jadi dalam penanda ni AOB dengan POQ. Okey, pergi pada diberi OK. OK mana OK? Okey ni. Kita guna warna lain. Okey, dia kata OK. Kamu kena letak ini O dan ini adalah K. OK adalah 3 cm. Okey, NK adalah 4 cm. Mana NK? Okey, ini NK, ini 4. Okey, itu kan panjang ON. Okey, dia suruh cari nilai ON di sini. Okey, macam mana kita nak cari nilai ON? Okey, kita kena ingat ini dia kalau ingat balik konsep, kita bagi konsep apa? Teorem Pythagoras. Okey, di bawah tajuk tingkatan apa? Teorem Pythagoras. Tingkatan 1. Tajuk terakhir di tingkatan 1 berkenaan dengan teorem Pythagoras. Apa teorem Pythagoras? Teorem Pythagoras berkenaan dengan mencari panjang sesebuah segitiga bersudut tegak. Okey, panjang sesebuah segitiga bersudut tegak, di mana panjang A, panjang B dan panjang C. Okey, dalam sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, macam mana kita nak cari panjang A? Okey, mana garisan yang paling panjang? Garisan yang paling panjang adalah garisan setentan dengan sudut tegak. Maka itulah garisan paling panjang. Okey, garisan paling panjang A. Macam mana nak cari panjang A? Garisan pendek perlu ditambah B tambah C. Lepas tu kita kena kuasa 2 semua. Okey, kalau garisan B, garisan pendek sama dengan garisan panjang A tolak garisan pendek atau lagi C, maka kita kuasa 2 semua. Dan nak mencari garisan pendek C, garisan panjang A tolak garisan pendek satu lagi B. Ni di bawah konsep teorem Pythagoras. Okey, kalau tengok pada gambar rajah ni, okey, dia dah bagi dah. Okey, ini adalah sebuah segitiga. Okey, ini adalah K, ini adalah O, ini adalah N. Okey, dia dah kata dah. Okey, KO adalah 3 cm, manakala KN adalah 4. Dan ini adalah berapa? Okey, pertama garisan NO ni adalah garisan yang paling panjang, maka kita letaklah nilai ON lah. ON. Okey. Okey, kita letaklah, kita letak garisan ON. Okey, garisan ON. Okey, garisan ON kuasa 2 sama dengan apa? Garisan pendek perlu ditambah 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Maka ON kuasa 2 sama dengan, okey, 4 kuasa 2 sama dengan 16 tambah 3 kuasa 2 sama dengan 9.
Okey, 16 tambah 9 berapa? Okey, guna kalkulator. 16 tambah 9, 25. Jadi ON kuasa 2 sama dengan 25. Maka kuasa 2 pindah pergi sana. Maka ON sama dengan punca kuasa 25. Maka ON garisan ON sama dengan 5. Maka panjang di sini adalah 5. Okey, maka kita dapatlah. Kita ke panjang ON. ON sama dengan 5 cm. Okey, namakan sudut yang sama dengan sudut ONK. Okey, kita nak tahu kat mana sudut tu. Sudut tu berada di tengah-tengah. Okey, kalau dia kata sudut ni adalah simbol sudut. Sudut ONK. Okey, maka sudut dia berada kat mana? Kat N. Mana N ni? Sini. Maka dia kata ONK sudut ni. Yang mana sama dengan sudut ni? Maka yang sama sudut ni adalah sudut ni. Betul tak? Maka kamu boleh nyatakan sudut KMO yang sama dia adalah sudut KMO, ataupun kamu tulis sudut OMK. Sama je. Dua-dua ni adalah sama. Sebab di tengah-tengah dia adalah M. Sebab sudut N sama dengan sudut M. Itu maksud dia. Boleh lah. Okey, kita pergi pada contoh seterusnya. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan dengan perentas MN yang berserenjang dengan jejari OP. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan dengan perentas. Okey, ini adalah perentas. Perentas ni maksudnya garisan yang tidak menyentuh pusat bulatan. Mana? MN. Okey, bermula pada M, berakhir di N. Dia tak menyentuh bulatan, pusat bulatan. Jadi kita panggil dia perentas. Yang berserenjang dengan garis OP. OP. Berserenjang ni apa maksud berserenjang? Berserenjang ni kamu kena ingat istilah. Okey, bina garis serenjang di antara MN. Ingat tak? Bina garis serenjang di antara MN. Maksudnya kamu kena bina garis tengah-tengah yang bersudut tegak. Maksudnya berserenjang ni maksudnya garis ni, panjang ni sama dengan panjang ni. Itu maksudnya garis serenjang. Di mana garis OP berserenjang di atas garis MN. Maksudnya garis OP bersudut tegak. Tegak 90 darjah dan di tengah-tengah. Itu kita panggil garisan berserenjang. Maka terjawab di sini. Kamu tahu dah. Maksudnya MS sama dengan SN. Itu maksud garisan berserenjang. Adakah panjang MS sama dengan panjang SN? Dah terjawab. Ya. Ya, sama. Sebab apa? Sebab OP ni garisan berserenjang di atas garisan MN. Jadi garisan MS sama dengan garisan SN. Okey, menjawab pertama. Jika jejari bulatan ialah 10. Okey, jejari bulatan 10 cm. Mana jejari bulatan? Okey, ni lah, daripada O ke M ni adalah jejari, ataupun O ke P ni adalah jejari 10. Jadi O ke N pun sama 10 kalau kita sambung. Ni dah tulis dah. O ke M adalah 10. Okey. Di mana OS? Okey, OS dia bukan jejari, dia tak sampai. Okey, dekat sini ya, 8. Itu kan perentas MN. Okey, dia suruh cari panjang MN. M ke N. Okey. Sekarang ni untuk cari panjang MN, kita kena cari dulu satu garisan ni. Okey, cikgu ambil. Kita kena guna konsep teorem Pythagoras yang cikgu tunjuk tadi, di mana kita perlu cari panjang sini ke sini. Okey. Kalau sini 8, sini 10. Okey, cikgu dah terang tadi. Okey. Tegak ni dia kata 8, sini 10, sini berapa? Sini 8, sini 10, sini berapa? Okey, garisan yang paling panjang mana? Antara segitiga ni. Garisan ni 10 ni panjang. Maka sekarang ni tugas kita mencari nilai yang pendek. Okey. Bila nak cari yang pendek, maka yang panjang perlu ditolak. 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Maka panjang ini kita akan dapat 10 kuasa 2 100. 8 kuasa 2 64. Sekejap lagi Ustaz. 64. Okey, 100 tolak 64. Okey, panjang garisan itu sama dengan kuasa 2 sama dengan 36. Okey, 36. Okey, garisan itu okey, kuasa 2 main sini akan jadi punca kuasa 2 36.
Ini konsep teorem Pythagoras di tingkatan 1, tajuk yang terakhir. Okey, punca kuasa adalah 6. 6 kali 6 36 kan. Maka panjang ini adalah 6. Maka kita dapat di sini 6. Kalau di sini 6, automatik di sini pun 6. Bila 6, kalau mn sama apa? Sama dengan 12. Maka kita dapat panjang ini sama dengan 12 cm. Okey. Boleh lah. Okey, kita ingat balik konsep teorem Pythagoras di tingkatan 1, tajuk yang terakhir. Hilang apa pula? Oh, kacau, keluar hilang. Okey. Kalau tengok di sini tingkatan 1 lah, kita tengok sikit. Okey. Nanti kamu buka balik, ingat balik di tingkatan 1, tajuk yang terakhir. Maksud lagi tajuk yang terakhir. Ni. Tajuk yang ke-13. Tingkatan 1 ada 13 bab ya. Okey. Teorem Pythagoras, di mana tugas kita adalah mencari panjang. Okey. Okey, mencari panjang salah satu garis lah daripada 3 garis. Dia akan bagi lah macam ni. Cari panjang X. Okey, untuk soalan A ni, okey, dia hipotenus kan. X ni adalah garisan paling panjang. Yang ni S ni garisan pendek. Macam mana kita nak cari? Kena ingat balik lah. Okey, kita pergi pada ni tajuk tu 3. Okey, contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat. Okey. Okey, rajah di sebelah menunjukkan dua perentah yang sama panjang, RS dan TU. Perentah sama panjang. Okey, maksud dia di sini. Okey, garisan RS dengan garisan TU adalah sama panjang. Okey, atas bawah ni sama panjang. Okey, POQ, mana POQ? POQ ia garis lurus yang menyentuh bulatan. Okey, dia bukan jari, bukan diameter. Dia hanya satu sebuah garis lurus yang menyentuh bulatan. Okey. Diberi OP, mana OP? OP adalah 5. Maka kamu tulis siap-siap sini 5. Sini 5. Okey. 5. Okey, kalau sini sama panjang, kalau garisan PRS sama panjang dengan ST, maksudnya di sini pun sama panjang lah. Garisan jarak daripada OP dengan OQ ada sama 5. Okey. RX sama dengan 29. RS, mana RS? Okey. RX sama dengan 29. Maka jarak sini sama panjang dengan jarak ni. Okey, kalau hujung ke hujung 24 cm, kalau bahagi 2 12 kan. Okey, sini 12, sini pun 12. Sama juga sini. Sini 12 dan di sini pun 12. Kamu keluarkan terus nombor yang diberi. Hitungkan panjang PR. Mana PR? PR. Terus dapat 12. Tak perlu kira apa dah. Sentimeter. Adakah lengkup minor RMS? Okey, lengkup ini, lengkup minor ni, ini adalah lengkup minor. Okey, lawan dia ni adalah lengkup major. Okey, lengkup minor dan SNU adalah sama. Ya, sama. Kenapa sama? Sebab jarak ni pun sama, semua sama, maka sama. Okey, hitungkan jejari bulatan. Okey, jejari bulatan.
Okey, jejari daripada pusat bulatan menyentuh lilitan. Okey, macam mana nak? Okey, jejari ni okey, dia mesti menyentuh. Okey, kita bina segitiga. Kalau sini ke sini 5, sini ke sini 5, sini ke sini 12, kita ambil satu pointnya. Kita boleh ambil semua ni, keliling ni. Tapi kita cikgu ambil satu. Okey, kalau sini ke sini, ini adalah jejari. Ini kita panggil jejari daripada pusat ke lilitan. Kita guna konsep teorem Pythagoras. Okey, dia kata sini ke sini. Saya keluarkan segitiga tersebut. Okey, ni P, ni S, ni O. Kamu boleh je ambil O, P, R ataupun O, Q, T ataupun O, Q, U. Kamu boleh guna segitiga tu. Jadi kita ambil salah satu. Ni 12, ini 5, dan ini berapa? J. Jejari dah berapa? Okey, jadi kita guna konsep teorem Pythagoras. Ni J adalah garisan yang paling panjang. Maka J jejari kuasa 2 sama dengan yang pendek perlu ditambah 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Jejari kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 144 tambah 25. Okey, sama dengan J kuasa 2 sama dengan 144 tambah 125 144 tambah 25. 169. J sama dengan punca kuasa 169. Jejari sama dengan 13 kali 13 tak? Sama dengan 13. Maka jejari dia adalah 13 cm. Maka kita dapatlah jejari bulatan adalah 13 cm. Sebab apa? Sini kita dapat 13 cm. Okey. Jelas Boleh Abdullah Khalis, Amar? Okey, kita pergi pada soalan. Dia tajuk bulatan ni dia tak boleh lari dengan tajuk teorem Pythagoras di tingkatan 1. Dan bila cikgu mengajar kamu tingkatan 3, cikgu terpaksa relate balik tajuk tingkatan 2, tingkatan 1. Contoh cikgu bagi selingan sikit cikgu mengajar pelajar tingkatan 3 kan sekarang. Okey, kamu tengok ni. Nak tahu kait tak berkait, tengok ni. Okey, ni di tingkatan 3 kakak kamu belajar bagaimana nak cari persilangan ni menggunakan kaedah graf, kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Kaitnya kat mana? Cuba tengok. Ni cikgu bagi selingan betapa pentingnya di tingkatan ni, ilmu tingkatan 2. Sebab tu kena bagi habis silibus tingkatan 2 baru naik tingkatan 3. Okey, ni tingkatan 2. Tengok tingkatan 1. Tingkatan 1 punya. Okey, saling berkait. Okey, kita tengoklah. Nombor nisbah, persamaan linear. Okey, kamu tengok ni. Tajuk persamaan linear tingkatan 1. Muka surat 122. Okey, 122. Okey. Persamaan linear serentak dan dua pun boleh ubah. Okey, tengok ni. Okey, ni adalah buku teks di tingkatan 1. Kalau tengok 100, muka surat 140, dia kata bagaimana nak menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pun boleh ubah. Kita dah belajar dulu di tingkatan 1 tu. Okey, nampak tak penting. Rupanya benda ni kamu jumpa balik di tingkatan 3. Okey, tiga kaedah ni, kaedah graf, kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Benda ni belajar balik. Kalau di tingkatan 1 kamu tak mahir, naik di tingkatan 3. Okey, ini buku teks tingkatan 3. Dia akan ulang balik. Okey, titik persilangan bagi dua garis lurus ditentukan dengan kaedah berikut. Membuat graf macam tadi,
Kaedah yang kedua adalah kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Sebab tu cikgu nak tunjukkan di sini bahawa setiap bab di tingkatan 1, 2, 3 ni sebenarnya dia saling kait mengait. Sebab tu dalam cuti ni cikgu pulung juga bagi habis di tingkatan 2. Sebab apa? Sebab bila kamu naik tingkatan 3, kamu belajar tak habis. Sebab exam nanti dia tak kira kamu kena generasi COVID ke tak COVID ke, exam lulus kamu boleh masuk universiti, tak lulus kamu tak boleh masuk universiti. Universiti tak akan kira kamu ni sebab apa kamu gagal, sebab apa kamu ni kan. Jadi kita kena berusaha juga. Sebab sistem yang kita ada, sistem learning, sistem yang agak ni lah sebenarnya, agak menganiaya. Nanti kamu naik nanti kamu tahu. Ada kawan cikgu nak sambung pensyarah, dia dah dapat cemerlang 8A 1E. 8A 1E lah dia dapat. Tapi dia nak sambung sebagai pensyarah tak lulus. Sebab apa? Sebab SPM dapat E 1. Tu kisah 10 tahun lepas digali balik. Betapa sistem tu, kata macam sistem macam tu lah. Kamu kena hadap bila kamu masuk universiti nanti. Apa yang berlaku pada SPM tu lah menentukan segala-galanya dalam kerjaya. Jadi sebab tu cikgu nak, walaupun cuti, kita akan cuba sedaya upaya habiskan juga. Jangan alpa lah. Jangan kata kami generasi COVID, nanti nak masuk universiti pun mudah sikit. Tak ada. Universiti tak kira benda-benda macam tu. Yang penting dia nak tengok kamu mampu ke tak mampu, skor ke tak skor. Okey, kita kena usaha sungguh-sungguh lah. Okey, kita sambung. Okey, tajuk di tingkatan ni, okey, kita sambung balik. Okey, seterusnya kita akan masuk bahagian penyelesaian luas. Okey, contoh 2 dah, contoh 3 dah, contoh 4 sudah. Okey, kita masuk contoh 5, bahagian penyelesaian masalah. Okey, bahagian penyelesaian masalah dan latihan 5.2. Okey, nanti kamu cuba buat lah. Dia sebenarnya tak, benda sama aja. Dia berkisar tentang kamu kena kira, kamu kena tahu di mana teorem Pythagoras yang kamu boleh kaitkan. Okey, contoh 5 ni dia masuk dalam aspek penyelesaian masalah. Okey, cuba ni terus. Okey, tengok pada contoh yang kelima. Okey, seorang tukang besi diminta membuat sebuah kerangka tingkap berbentuk bulatan. Okey, ini adalah sebuah kerangka. Okey, tingkap berbentuk bulatan berdiameter. Okey, apa maksud diameter? Maksudnya diameter dia diameter 50 kalau jejari. Ni diameter 50 kalau jejari kita keluarkan terus. Sama dengan 25 cm. 25 cm adalah jejari. Daripada O menyentuh tegur pusat ni adalah 25 cm. Okey. 3 batang besi PR US QT. PR US QT. Okey. Tidak sama panjang digunakan untuk menyokong tingkap itu. Hitung panjang PR. Mana PR? Okey, ini adalah panjang PR. Dia suruh cari panjang ni daripada hujung ni ke hujung ni. Okey. Langkah pertama. Okey, langkah pertama. Okey. Okey, ni dia dah bagilah. Okey, dia kata UST adalah 48. Kalau separuh, panjang ni mesti sama panjang dengan panjang ni. Dia sama. Okey, kalau sini 48, panjang ni adalah berapa? Kita kena ambil 48. Kalau panjang, okey, kalau sini ke sini 48. Kalau separuh, di sini adalah 20. Sini 24 dan di sini pun 24.
4 cm. Okey, kalau sini 4. Okey, kita perlu cari dulu. Kita kena cari satu-satu. Kita cari dulu panjang ni. Sebab tu matematik ni dia kena, kita tak boleh gelojoh. Kita kena tengok step dah. Nak cari helah soalan ni macam mana. Okey, kita dah tahu dah jari dia adalah, okey, jari dia adalah, okey, kita tarik kat ni. Nak tarik kat ni boleh, tarik kat ni boleh. Okey, jari dia adalah 25. Kalau kita keluarkan, kamu keluarkan ya. Okey. Okey, di sini ni U, ini T dan ini O. Okey, U ke T adalah 24 cm. Okey, O ke U adalah 25 cm. Jadi OT berapa? OT. Okey, jadi kita kena cari dulu panjang OT. OT ni adalah garisan pendek. Maka garisan pendek ni, okey, 02 sama dengan garisan panjang 25, 02 tolak dengan 24 garisan pendek. Satu lagi. Okey, 25 kuasa 2 berapa? 25 kuasa 2 25 darab 25. Okey, 625 tolak 24. 5 7 6. Okey, 625 tolak 576. Okey, 49. Garisan ni kuasa 2 sama dengan 49. Okey, garisan yang nak cari tu kita puncakan 49 berapa? 9. Tak, kita guna kalkulator saintifik cikgu. Mana kita? Okey, punca kuasa 49 sama dengan 7. Okey, maka kita dapat garisan ini adalah 7. Bila kita dapat sini 7, okey, yang ni kita kena ni, kamu tengok step cikgu. Bagaimana cikgu dapat? Cikgu nak cari soalan jawapan tu. Jalan kita kan. Okey, di sini kita dapat 7. Kalau di sini 7, di sini apa? Q O berapa? QO 37 tolak 31 tolak 7. 31 tolak 7 24. Maka di sini kita dapat 24. Maka kita perlu cari dulu garisan QP dulu. Di mana di sini kita tahu, di sini ke sini adalah jari. Jari dia 25. Okey. Sini ke sini, okey, kita dah dapat balik. Kalau kamu tengok ini, cikgu letak. Okey. Di mana OP adalah jari 25 cm. Manakala OQ adalah OQ adalah 24. Kita dapat ada 24. Maka PQ sama apa? Dia lebih kurang macam ni juga. Okey, sini 25, sini 24, sini automatik kamu tak payah kira. Kalau kamu kira pun sama juga kamu dapat ni. Kamu akan dapat tu 7. Maka tulis siap-siap 7 sini. Maka di sini adalah 7 dan PQ garisan dia sama dengan QR. Maka sini pun 7. Maka PR sama dengan 7 tambah 7. 7 tambah 7 sama dengan 14 cm. Simple saja. Jadi nak cari PR, kamu kena cari belah ni dulu. Sebab tu soalan bagi belah ni nilai. Sebab tu kalau soalan bagi nombor di sebelah ni, ada function dia membantu untuk kita kira sebelah sini. Sebab apa? Kita perlu cari dulu panjang OT ni. OT ni penting. Sebab apa? Kita tolak dengan 31 ni, kita akan dapat OQ. Bila dapat OQ, baru kita daripada OP ni ataupun OR, dia adalah 25. Sebab apa? Mana 25? Sebab dia jari. Kita kena kenal. OR tu adalah jari. OP adalah jari. Sebab daripada pusat ke lilitan jari. Maka kita dah dapat dah. OQ sama dengan 24, OP sama dengan 25. Maka guna teorem Pythagoras, PQ sama dengan 7. Ni sama lah 7. Maka PR 2 kali. 7 kali 2 dapat 14. Okey. Boleh tak?
Okey, kita pergi pada soalan latihan. Jom cuba. Okey, rajah di sebelah. Yang ni latihan ni kena banyak buat latihan baru kita tahu dia punya rentak soalan tu. Yang penting kita faham dia punya konsep dah. Dalam ni banyak gunakan tajuk ni, banyak guna tajuk teorem Pythagoras. Okey, dalam rajah di sebelah, O ialah pusat bulatan. O adalah pusat bulatan. Okey, MNOP mana? MNOP adalah dan KL yang ada garis lurus. Okey, barisan ni menegak dan garis mendatar ni garis lurus. Diberi MN, mana MN? Okey, MN adalah 8, kita tulis siap-siap 8. NP, mana NP? Okey, NP adalah 18. Okey, sini 18, sini 8, sini 18. Okey, kalau diameter dia berapa? Kita boleh keluarkan terus di sini. Bila dia bagi macam ni, kita keluarkan dulu diameter. Diameter sama dengan 18 tambah 8. 18 tambah 8 26. Maka diameter dia sama dengan 26 cm jari. Okey, 26 bahagi 2 13. Okey, 13 cm. Okey, yang ni point yang kita ni lah. Dia tak nyatakan ni tapi sebenarnya dia dah bagi. Okey, hitungkan panjang KL. Mana KL? KL. Okey, nak cari panjang KL pertama. Okey, pertama kita kena tahu panjang ini berapa. Daripada O ke N. Daripada O ke N berapa? Daripada O ke N. Okey, pertama jari kita tahu daripada O ke P adalah 13. Betul tak? O ke P adalah 13 tu. Maka O ke N 18 tolak 3. Jadi O ke N adalah 5. Betul. Okey, O ke N adalah 5. Kenapa 5 cikgu? Sebab 18 kita tolak dengan jari 13. Bagaimana jari 13 cikgu? Jari ni 18 tambah 8 dapat 26. Dia adalah kita panggil diameter. Jari diameter bahagi 2. Maka daripada 26 bahagi 2 dapat 13. Okey, jadi di sini ke sini 13, maka sini ke sini adalah 5. Maka dia dah kata lah. Sini ke sini 8. Okey. Sini ke sini 5, maka sini ke sini ni adalah jari. Sini O ke L adalah jari adalah 13. Sini ke sini. Okey, maka sini ke sini berapa? Di sini ke sini kita kena cari N ke L. N ke L kita kena cari. Maka kita dah dapat segitiga. Okey, segitiga. Di sini okey. Sekejap. Kena lukis macam dia. Okey, sekejap lagi kita akan terputus. Kalau terputus, kamu cuba login balik lah pakai link cikgu bagi tadi. Macam biasa, dia akan terputus dalam 30 minit lagi. Okey, ini adalah kita dapat. Okey, cikgu lukis lebih kurang lah. Okey, di sini kita kena cari. Ini adalah N, ini adalah L, ini adalah O. Okey, NO kita dah tahu dah 5. OL adalah 13. Maka cari panjang ni. Maka itu adalah garisan pendek. Kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2. Kita tolak dengan 5 kuasa 2 sama dengan. Okey, 13 kuasa 2 sama dengan 1 3 13 169 tolak dengan 5 kuasa 2 25. 169 tolak 25 144. Jadi panjang ini adalah 144. Jadi kita punca kuasa 144. Yang ni dapat sama dengan 12. Maka panjang NL adalah 12 cm. Kalau NL ini panjang ni sama dengan panjang ni. NL 12, di sini pun 12. Maka panjang KL adalah 24. Panjang KL sama dengan 24 cm. Congok terus. Kita dapat NL sama dengan 12. NK juga adalah 12. Maka KL adalah 12 tambah 12 sama dengan 24. Okey.
Okey, soalan nombor 2. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan yang berpusat di O. Jadi JKL ni adalah garis lurus. Okey, ini adalah garis lurus JKL dengan MN. Diberi JK sama dengan KL. Mana JK sama dengan KL. Okey. Yang ni sama dengan yang ni. Kalau yang ni sama dengan ni, yang ni pun sama dengan yang ni. Automatik lah. Dia jari dia jari kan. Okey. JK sama dengan 15. Okey, JK. Okey, sini 15 maksud dia. Di sini pun 15. Okey, jari bulatan adalah 25, maka di sini adalah 20. 25 ni pun 20, 25. OM pun 25. Okey. Itu kan panjang dalam sentimeter KOM. KOM. Okey, di sini adalah 25. Di sini 25. Sebab apa? Dia jari kan. Okey, kita perlu nak cari panjang ni, kita perlu cari panjang ni berapa. Okey, kita ambil cikgu ambil 1/3 ni. Kita ambil keluarkan 1/3. Okey, yang ni 25. Habis dah. Okey, sambung balik. Okey. Okey, dia kata okey, di sini kalau ikut OL, ni adalah O, ini adalah L, ini adalah K. OL adalah 20, 25. OK adalah tak tahu. KL adalah 15. Okey, cari dulu panjang ni. Okey, panjang ini 02 sama dengan 25, panjang tolak pendek. 25 02 tolak 15 02. Okey, panjang garisan ini 02 sama dengan 25 02 apa? 25 darab 25. 25 02 sama dengan okey, 625 tolak 15 02. 225. Okey, 625 tolak 225, 400. Kita dapat 400. Okey, garisan ni, okey, garisan ini kita tak tahu sama dengan punca kuasa 400. Okey, dapat 20 cm. Maka kita dah dapat garisan mana? 20. Ini adalah sama dengan 20 cm. Maka di sini ke sini adalah 20. Kita dapat itu warna sekejap. Okey, OK sama dengan 20 cm. Soalan dia, cari panjang KOM. Okey, KOM. KO sama dengan 20 tambah OM sama dengan 25. Maka panjang dia adalah 45 cm. Okey, simpan kan? Mana amal tadi tak masuk. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Tingkatan 2. Okey. Okey, untuk next class kita akan mula masuk lilitan dan luas bulatan. Okey. Kita akan masuk next tajuk lilitan dan luas bulatan. Okey, untuk hari ini buat dulu latihan 5.2. 2 soalan saja. 5.2. Okey. Itu saja untuk hari ini. Nah. Apa? Nanti next class kita akan masuk lilitan dan luas bulatan. Okey, dia ada formula dah, lilitan.
Yang ni simple saja. Cikgu ajar satu, kamu akan dapat 2. Ajar lilitan, kamu akan dapat 2. Simple saja. Okey, untuk kelas kita pada hari ini takat tu saja. Abdullah Khalis. InsyaAllah kita akan jumpa pada sesi yang akan datang. Cikgu harap lebih ramailah join kelas. Nanti kali remind balik dalam grup matematik tu. Yang respon ramai. Bila kelas ni tak ramai. Tak mau aku tu. Okey. Takat tu saja kelas kita pada hari ini. Kita akan jumpa pada sesi yang akan datang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.